Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atun dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan dan kesihatan pada hari ini, dan kita bersyukur kepada Allah kerana dengan nikmatnya kita masih lagi hidup, masih lagi dapat menambahkan siri amalan soleh kita dengan menuntut ilmu, dan dengan nikmatnya kita diberikan kesenangan, keuangan, harta, anak, zuriat, segala-galanya. Maka ia merupakan satu nikmat yang perlu disyukur seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan syukur ucapan alhamdulillah, dengan syukur menjaga amal-amal soleh kita, dengan bersyukur dengan memberikan bantuan, tolong-menolong sesama kita. Dan mudah-mudahan dengan syukur yang begitu Allah berikan ganjaran pahala yang besar dan menambahkan rezeki kita, harta kita dan segala-galanya. Baik. Kita telah membicarakan pada pelajaran yang lepas larangan bertasyabbuh. Ya, kita ulang kaji mengingatkan balik tentang tasyabbuh yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ianya merupakan larangan yang mutlak yang tidak ada kita boleh buat pilihan. Larangan-larangan tasyabbuh ini adalah disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang pertama dilaknati oleh Allah, golongan yang dicela oleh Allah, maka kita tidak boleh mengikuti mereka. Yang kedua, tasyabbuh yang tidak seharusnya berlaku ialah tasyabbuh yang menyerupai satu Allah yang dah bentuk pattern dia, kita nak tukar ke pattern lain, yakni perempuan. Kita nak lelaki nak menyerupai perempuan dan perempuan nak menyerupai lelaki, tak boleh. Ya, tasyabbuh yang begini adalah salah dan dilaknati, sampai ke puncak dilaknati. Dan juga tasyabbuh yang dilarang adalah tasyabbuh yang Allah telah menjadikan khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allah jadikan manusia ini sebaik-baik penciptaan, yakni kejadian, maka kita nak ubah jadi macam binatang. Ya, tasyabbuh dengan binatang adalah dilarang sama sekali. Okey. Jadi oleh kerana itu tasyabbuh yang kita tahu bahawa tasyabbuh kufar ataupun orang yang maksiat kepada Allah, kemudian tasyabbuh lelaki dan perempuan, kemudian tasyabbuh binatang, dan yang berikutnya tasyabbuh dengan syaitan. Innahu aduwwum mubin. Allah katakan dalam Quran, sesungguhnya dia musuh yang nyata, ya, musuh kamu yang jelas. Tiba-tiba kita memandang remeh dengan syaitan dan akhirnya sampai ke mati dia cari, dia uruskan kita. Yakni dia menipu daya kita sampai hari kematian. Ya, last tu dia datang juga kalau mengikut doa yang Rasulullah ajar. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, tasyabbuh dengan makhluk yang begini tidak perlulah. Ya, cukup kita tasyabbuh bir Rasul, tasyabbuh bi ummahatul mukminin, ya, menyerupai Rasulullah, para sahabat ummul mukminin. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada Rasulullah adalah contoh yang terbaik. Mereka adalah kurun yang terbaik dan contoh yang terbaik. Kita je nampak mereka tu tak berapa hebat disebabkan kita berada di negara dan zaman sekarang. Hakikatnya mereka telah membuka 1/3 dunia dengan agama wahyu yang hanya tak sampai 20 tahun sahaja empayar Islam telah berkembang kerana kehebatan agama ini, ya, jika pengikutnya mengikut agama ini dengan sebenar-benarnya. Baik, kita teruskan pelajaran kita dengan tajuk muka surat 118, syarah kita Al-Jami'. Ya, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani telah menyusunkan kitab ini dari kitab Bulughul Maram dan disyarahkan oleh kitab ini oleh Abdullah Ibn Abdul Rahman Al-Bassam. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa, Allah berikan kebaikan kepada Syekhul Ibn Hajar Al-Asqalani dan juga kepada Syekh yang terjemah mensyarahkan hadis tersebut.
Nasihat Nabi kepada Ibnu Abbas. Nasihat Nabi kepada Ibnu Abbas, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas yang ianya adalah anak muda. Di waktu itu terlampau masih muda lagi. Ya, yang dikategorikan belasan tahun. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihat Rasulullah kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis yang radhiyallahu anhuma, hadis yang keempat. Ibnu Abbas adalah nama penuhnya Abdullah bin Abbas. Abbas siapa dia? Bapa saudara Nabi. Jadi jatuhnya Abdullah ini sepupu Nabi. Okey. Dan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abbas terkenal seorang lelaki yang kaya. Memang kaya, dan dia adalah orang Islam, orang yang beriman. Di saat sahabat-sahabat berhijrah, dia tidak berhijrah. Ya, dibenarkan oleh Rasulullah, bahkan dia menyaksikan dalam kota Mekah ketika itu apa yang diperlakukan oleh kafir Quraisy, tanpa mereka mengetahui Abdullah ibn Abbas, ya, bapa saudara Nabi ini seorang yang Islam. Terpaksa. Dalam kaedah ini banyak perkara yang menarik sebenarnya. Hukum hakam pun boleh dikeluarkan dari situ. Apakah hukum seorang yang masuk Islam tanpa menceritakan dia menganut agama Islam pada mak dan ayah dia. Okey, ada perbahasan dalam bab ini. Dia seperti yang masyhur dalam isu ini, di antaranya Abbas dan juga Najasyi. Najasyi pemimpin, ya, dimerahsiakan Islam dia. Okey, jadi oleh kerana itu peristiwa yang berlaku itu mendatangkan faedah-faedah yang banyak, ya, hukum hakam yang banyak, agar manusia boleh menggunakan kaedah-kaedah ini. Kaedah-kaedah ini. Baik. Jadi Abbas radhiyallahu anhu bapa saudara Nabi yang Islam dan kaya. Pada hari Haji Wada', waktu Rasulullah berdiri di Arafah, dia mengatakan, sesungguhnya riba adalah satu harta yang haram. Dan riba yang pertama sekali aku haramkan adalah riba Abbas. Ya, kerana Abbas seorang kaya yang memberikan riba, memberi pinjaman dan mengambil riba. Lepas tu bila diharamkan, tidak ada lagi dah riba. Yang Rasulullah kata, riba itu ku letakkan di bawah kakiku. Dan pada hari ini bank-bank riba berada di kemuncak, di atas langit, maksudnya di kemuncak puncak alam, puncak langit sana. Jadi inilah kehidupan bila seorang yang beramal riba, tunggu hari kehancuran. Kenapa? Riba tidak akan masuk ke dalam sebuah negara melainkan bala Allah sedia untuk jatuhkan, turunkan. Begitu juga dalam bab ini, riba akan dihancurkan bagi orang-orang yang mengambil riba. Jadi tinggalkanlah riba. Saya tinggalkan riba. Kalau kita dah tahu, cubalah jauh-jauhkan. Baik. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah ibnu Abbas dibesarkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di sini kita akan menyaksikan dia dikenali sebagai Hibrul Ummah. Hibrul Ummah yakni ahli tafsir Al-Quran, kerana dalam usia yang muda tu dia duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak perkara yang dipelajari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila banyak dia pelajari, banyak hukum hakam terserlah, ya, pada kita berkaitan dengan perkara-perkara yang kadang-kadang kita tak mampu untuk, orang biasa tak mampu, melainkan orang yang berada bersama Rasulullah yang rapat sahaja. Misalan bagaimana kedudukan makmum, ya, lelaki sama lelaki, imam berjemaah jika makmum itu seorang. Ya, Ibnu Abbas punya riwayat, kenapa Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri, lalu Rasulullah tengah solat tu dia tarik Ibnu Abbas, dia letakkan sebelah kanan berdepan, bersama-sama kaki. Pada hukum itu datang hukum jika seorang imam berdiri, ya, berdua saja, bukan di belakang kedudukan makmum, tetapi sama-sama. Begitu kedudukannya. Okey. Begitu juga dalam bab hukum hakam yang berkaitan dengan Ibnu Abbas ini, kita akan menyaksikan beberapa perkara termasuk dalam bab penafsiran Al-Quran. Ya, di antaranya perkara yang menarik, apabila setelah Rasulullah wafat, Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar, Saidina Umar membawa Ibnu Abbas untuk bersama-sama dalam majlis mesyuaratnya, majlis syuranya. Lalu di kalangan sahabat mempertikaikan, ya, dia mengatakan, ya Umar, kenapa kamu bawa budak muda ni ke dalam majlis kita?
Sedangkan kalau kamu bawa dia, kami boleh bawa anak-anak kami yang muda, ya, dalam majlis kita. Lalu Ibn Abbas, Saidina Umar diam. Lalu dikatakan satu hari Saidina Umar memanggil Ibn Abbas, mari kita datang. Dalam majlis syura tu, dia mengatakan kepada ahli-ahli syura, kerana ahli-ahli syura ni ahli-ahli Badar yang dikategorikan umurnya 60, 50, 60 tahun ke atas. Sedangkan Ibn Abbas baru dalam mungkin belasan atau hampir-hampir 20 atau 20 mukadimah permulaan 20. Ya Ibn Abbas, mari kita bersama dalam majlis ini. Lalu apabila sampai di majlis tersebut, Saidina Umar mengatakan kepada ahli syura, apakah penafsiran kamu tentang ayat Bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah, ya, pembukaan kepada agama ini, sehingga akhir ayat. Lalu mereka menceritakanlah mengikut tafsiran mereka, begini, yakni bila Islam menang, pembukaan berlaku, kemenangan apa semua. Baik. Itu kefahaman para sahabat dalam tafsirkan ayat tersebut. Lalu secara zahir kan, lalu dikatakan kepada Ibn Abbas, ya Ibn Abbas, adakah kamu mentafsirkan tafsiran yang sama? Lalu Ibn Abbas mengatakan tidak. Sahabat-sahabat lain terkejutlah. Tidak. Ya. Bagaimana boleh tidak? Lalu dikatakan tafsir. Lalu Ibn Abbas mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat itu mengisyaratkan bahawa telah sampai masa kewafatan baginda. Subhanallah. Jauh kan? Nampak tak? Ibn Abbas mentafsirkan ayat itu bahawa isyaratkan kepada kita bahawa Rasulullah akan wafat. Berarti kemenangan telah sampai, kejayaan telah sampai, Islam telah sempurna, maka Rasulullah akan wafat. Lalu diarahkan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Banyakkan bertasbih, banyakkan bertahmid dan banyakkan istighfar. Oleh kerana itu ibu-ibu, tuan-tuan dan perempuan, dalam usia 60 tahun adalah usia bertasbih, bertahmid dan beristighfar. Kerana usia 60 tahun itu, usia Masihi 60 tahun adalah usia 63 tahun Hijrah, adalah usia Rasulullah diwafatkan. Maka itu adalah cara kita berhadapan dengan hari tua. Bukan kayu golf lagi dah. Ya, bukan apa lagi ya yang kita suka-suka sangat tu. Ya, bolehlah nak exercise ke apa, tak menjadi masalah. Tetapi bukan itu acara yang menghabiskan masa kita. Okey, boleh main golf tapi banyakkan beristighfar. Tapi waktu COVID ni mana ada. Dah ditutupkan semua. Banyakkan bertahmid, bertasbih, bertahmid dan beristighfar. Kerana usia kita, seperti mana yang telah kita katakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kebanyakan usia umat Muhammad adalah 60 ke 70 tahun. Berarti usia kita dah sampai waktu kawasan untuk di-expired date-kan dia. Atau telah sampai kawasan hanya menunggu waktu parking sahaja. Maka banyakkan beristighfar, bertahmid, bertasbih, bertahmid dan beristighfar. Dan mudah-mudahan Allah terima amalan kita yang lalu. Penuhkan, fokus kepada istighfar. Ya, fokuskan kepada istighfar disebabkan hadis orang yang beristighfar itu beruntung jika dibukakan kitab dia penuh dengan istighfar. Ya, dan memang insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, saya beriman dengan Allah yang Maha Pengampun. Apa juga dosa kita yang kita ketengahkan, insya-Allah Allah akan ampun jika kita bersungguh-sungguh merayu kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita. Insya-Allah. Baik. Jadi hadis yang ke-34 dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, kuntu khalfan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam ihfazillah yahfazuka ihfazillah tajidhu tujahaka wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Baik. Hadis ni panjang. Sebenarnya hadis ni panjang. Dibagikan had situ saja. Pada suatu hari aku pernah membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam
Lalu baginda bersabda, wahai gulam, ini mengisyaratkan kalau gulam ni dia bawah umur 20. Ya, kanak-kanak dikategorikan kanak-kanak. Ya gulam, wahai anak, jagalah Allah, nescaya Allah akan menjaga kamu. Ini satu perkara yang amat penting. InsyaAllah kita akan syarahkan. Kita lihat kandungan syarahan dia berkaitan dengan menjaga Allah. Allah tak perlu siapa jaga dia. Tetapi maksud yang dimaksudkan, jagalah Allah, maka Allah akan jaga kamu. Okay. Jagalah Allah, nescaya engkau akan menemunya di hadapan kamu. Jika engkau hendak meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah kepada Allah. Hadis rawahu Tirmizi dan menilaikan hadis ini hadis hasan, hadis sahih, hasan sahih, hadis sahih. Okey. Baik. Kita langkau, kita tinggalkan kalimah darajat hadis dan kosakata. Kandungan hadis. Dalam hadis agung ini ada pesan penting dengan kalimah yang ringkas. Ya, satu kalimah memang tabiat cara Rasulullah berbicara. Ini kita kena ada maklumat ni. Rasulullah bila berbicara satu kalimah pendek tetapi mempunyai maksud yang besar. Itu kaedah. Dia menyempurnakan banyak jawapan. Itu pasal bila ditanyakan tentang lautan apa hukumnya. Lalu dia kata airnya bersih dan halal mayat di dalamnya. Terus secara automatik kita faham data hukum fiqh tu, ya, menunjukkan semua binatang dalam lautan itu walaupun apa bentuk selagi tidak beracun maka halal hukumnya. Udang ke, tamsi, putsi, apa lagi ya? Apa juga dugong, duyung. Kalau ada dalam laut tu apa juga binatang yang tidak beracun maka boleh makan, halal. Dan air dia sikit banyak semuanya bersih. Okay. Bahkan boleh buat gulai pun kalau kita nak masak tak ada garam. Okey, baik. Dalam hadis agung ini ada pesanan penting dengan kalimah yang ringkas, iaitu pertama, jagalah Allah, nescaya Allah menjagamu. Imam An-Nawawi berkata, jagalah setiap perintahnya dan amalkanlah serta jagalah setiap larangannya dengan menjauhinya. Nescaya Allah Ta'ala akan selalu menjagamu di setiap aktivitimu dan menjagamu di dunia dan akhirat. Okay, dalam hadis ini, Imam An-Nawawi mengatakan, ya, kita masyhur kalau Imam Nawawi dengan syarah apa Sahih Muslim. Ya, Ibn Hajar Al-Asqalani masyhur dengan syarah kitab Sahih Bukhari. Baik. Jadi Imam Nawawi mengatakan, maksud jagalah Allah, nescaya Allah menjagamu. Maksud dia ialah jagalah setiap arahannya, perintahnya. Itu maksudnya. Kita menjaga perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah kita tak menjaga perintah Allah, Allah tak rugi. Allah tidak berhajat kepada kita. Kita yang berhajat kepada Allah. Oleh kerana itu, jagalah Allah dengan mengikut perintahnya. Maaf ya. Menjaga perintah Allah. Kerana apa? Kerana ia adalah satu perkara amalan yang mesti kita lakukan, yang diwajibkan. Maka oleh kerana itu Allah akan sayang kepada kita. Dan jauhlah larangan Allah. Jauhlah larangan Allah. Kerana apa? Kerana perbuatan yang dia larangkan sama sekali itu ada maksud yang tersembunyi. Dengan arti kata lain, Allah tahu apa yang tak betul. Jadi oleh kerana itu, jagalah perintah Allah. Jagalah perintah Allah dengan sebaik-baik yang mungkin. Kemudian, Imam Nawawi mengatakan lagi, Allah Ta'ala akan selalu menjagamu di setiap aktivitimu. Yakni, setiap perbuatan kita di bawah jagaan Allah. Di bawah pemerhatian Allah sudah tentu. Tetapi Allah akan jaga kita supaya dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ya, bahawa apa yang dibuat tangannya dipukul adalah di atas
keizinan Allah, yakni di bawah bimbingan Allah. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dilakukan tangan dan kaki, semua di bawah bimbingan Allah. Jadi oleh kerana itu kita melihat dalam hadis ni bahawa Allah selalu menjagamu di setiap aktivitimu, menjagamu di dunia dan akhirat. Sudah tentu kita nakkan penjagaan kita di dunia dan juga penjagaan di akhirat. Okey. Jadi kalau kita kadang-kadang tu pasal kadang-kadang kita nak buat maksiat, misalnya kita akan datang terfikir satu perkara. Ya, satu perkara okey ke? Dia datang tu berarti Allah menegurnya. Allah memberikan petunjuk jangan buat kalau benda tu maksiat atau benda yang tidak baik. Dia akan datang. Itu pasal dalam kisah di antaranya kisah Nabi Yusuf, bagaimana dia ni seorang yang terbaik di antara makhluk-makhluk Allah. Yang ni dia para nabi. Apabila kita tahu kisah di antara Zulaikha dengan Yusuf. Waktu Zulaikha dah mula memikat Yusuf dan hampir-hampir Yusuf tergoda, lalu Allah mengatakan dalam Al-Quran, kalaulah tidak disebabkan kami menunjukkan ayat. Ya. Jadi bila kita melihat ayat itu mengisyaratkan kepada kita bahawa Allah memelihara kita di saat-saat yang genting begitu. Tuan dan perempuan, kalau ikutkan memang susah nak lari dalam keadaan fitnah yang dikaitkan begitu. Okey, kita tengok misalan dalam surah Yusuf. Okay. Dalam surah Yusuf Allah mengatakan, surah yang ke-12, juzuk yang ke-12. Okay. Ayat yang ke-24. Surah ke-12, juzuk ke-12, ayat ke-24, muka surat 238 bagi Quran yang macam saya ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, yakni zina. Dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu. Ya, datang bisikan syaitan tu. Andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Nampak tak? Tuan-tuan dan perempuan, ayat ini mengisyaratkan kepada kita ujian yang datang, ya, begitu dahsyat kepada para nabi sampai begitu sekali. Ya, kalau tidaklah Allah tunjukkan satu tanda, yakni satu perkara yang berkait dengan masalah untuk menyelamatkan dia. Oleh kerana itu kita dalam keadaan yang kadang-kadang nak buat kemungkaran, apa juga kadang-kadang datang benda-benda ni, maka kita mengharapkan petunjuk daripada Allah, pemeliharaan Allah. Ya, kadang-kadang kita dalam keadaan berkenderaan ke apa ke, ya, tiba-tiba kena musibah. Ya, kadang-kadang sebelum tu musibah kita berdoa mengharap ya Allah peliharakan kita daripada musibah tersebut. Jangan kita sebut simpang malaikat 44. Ada kalimah tu disebut kadang-kadang macam orang kampung saya dia menyebut, ya, minta lindung malaikat 44. 44 apa kena malaikat 44? Cina dengar 44 pun dah kata sial kan. Okey, malaikat 44. Kenapa minta lindung malaikat 44, tak minta lindung kepada Allah? Ingat tuan-tuan dan perempuan, walaupun kalimah begitu dia ada unsur syirik. Kerana apa? Kita minta perlindungan kepada Allah, tidak kepada malaikat. Walau malaikat mukharrabun, malaikat yang rapat dengan Allah, tidak ada. Akidah kita tidak begitu. Keikhlasan dalam urusan tauhid hanya kepada Allah. Allah yang akan menyelamatkan kita, bukan malaikat. Allah tak perlu pun malaikat. Baik. Jadi dalam bab itu kita kena faham elok-elok, kita minta perlindungan Allah.
Dan kenapa istikharah menjadi pilihan kita untuk melakukan pemilihan? Kerana Allah yang akan memilih kita. Dan kenapa kita mesti membaca doa bila nak keluar rumah misalan? Untuk memohon pertolongan Allah, perlindungan Allah. Okay? Jadi oleh kerana itu, dalam bab ini, kita memerlukan perlindungan Allah kerana bila, tapi kita lihat ayat tadi apa dia? Allah katakan, sesungguhnya Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang mukhlasin, yang terpilih. Oleh kerana itu kita kena jadi diri kita hamba-hamba yang terpilih. Banyak kebaikan tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita ni menjadikan diri kita soleh. Apa dia soleh? Ikutkan, tunaikan fardu ain kita. Geram, buka dah. Ya, tunaikan fardu ain kita. Saya tahu tuan-tuan dan puan-puan dah settle dah masalah fardu kifayah. Tak jadi masalah. Dah banyak pahala fardu kifayah. Tapi fardu ain perlu disettlekan. Bukan banyak pun. Pastikan masalah tauhid clear. Pastikan. Mengikut cara Rasulullah. Mengikut manhaj ahli sunnah wal jamaah yang digaris panduankan 3 kurun yang terbaik. Okay? Dan yang kedua, pastikan amalan-amalan soleh kita mengikut Rasulullah dan ikhlas. Ittiba'ur Rasul dan ikhlas. Ya. Itu je. Simple. Dan banyak kan. Okay. Jadi fardu ain ni simple je, tak banyak mana sebenarnya. Tetapi memerlukan kekuatan dan keyakinan yang mutlak. Itu perlu. Ya. Kekuatan, keyakinan dan ittiba' dengan tanpa ragu-ragu. Itu je yang perlu. Jadi macam ibu-ibu, tuan-tuan dan perempuan memang boleh. Tapi kena maintain. Alhamdulillah, ya, di Yayasan Ta'lim menyediakan semua ni. Ya. Mudah-mudahan kita Allah pemudahkan segala-galanya. Okay. Maka bila dah ada benda-benda tu, terpulang kepada kita, ketakwaan kita lah yang akan menjaga perbuatan-perbuatan kita, maka kita akan menjadi hamba-hamba yang terpilih. InsyaAllah. Yang akan dikategorikan di kalangan minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Salihin. Paling kurang salihin itu akan terpilih. Dengan syarat akidah kena betul. Itu usul kepada agama kita. Kerana kita menyaksikan orang yang pakai serban, berjubah, bertudung, tapi syirik kepada Allah, hancur amalan mereka. Menjadi debu yang berterbangan. Membuat benda khurafat, bid'ah, habis amalan mereka. Oleh kerana itu, akidah amat penting. Ya, akidah amat penting. Kemudian, kenapa saya kata penting sangat kita kena jadi orang-orang yang soleh? Kerana dengan jadi orang yang soleh ini banyak benda-benda yang bermanfaat. Banyak perkara-perkara yang pertama ketakwaan diri akan memelihara kita dari kemungkaran. Seperti ayat yang kita baca tadi. Dia akan terpelihara kita, Allah akan pelihara kita daripada segala-gala sama ada gangguan manusia ataupun gangguan syaitan. Dalam kisah Yusuf, gangguan, 2 gangguan. Gangguan manusia dan syaitan dan hawa nafsu. 3 sekali. Nampak tak? Kemudian, selain daripada tu, tuan-tuan dan perempuan jangan risau kalau tuan-tuan dan perempuan orang yang soleh. Pertama, Allah akan pelihara dari sudut yang lain. Yang kedua, Allah akan pelihara juga kalau kita mati dari sudut yang lain. Ini dibuktikan dalam hadis, dalam Al-Quran, dalam surah apa yang kena baca hari Jumaat tu? Ya, surah Kahfi. Ya, dah habis dah? Belum? Tak apa, insya-Allah panjang lagi masa. Baik, dalam surah Kahfi Allah mengatakan, jom kita buka surah Kahfi. Surah Kahfi surah yang ke-18. Ayat juzuk yang ke-16. Kita ambil juzuk 16, dia juzuk 15 dan 16. Muka surat 302. Kita ambil ayat yang ke-80. Tentang situ. Baik ya. Kisah dalam surah Kahfi ini satu kisah yang dilakukan oleh Nabi yang bernama Khidir. Ya Allah berikan kelebihan dia lain daripada orang yang lain. Sehingga kan Nabi Musa pun tidak memiliki. Bukan semua Nabi memiliki mukjizat yang sama, berbeza-beza. Nabi Musa mempunyai tongkat dan tangannya yang mengeluarkan cahaya. Nabi lain tak memiliki. Dan di sini Nabi Khidir memiliki kelebihan dia tersendiri. Kenapa ulama mengatakan Nabi disebabkan akhir ayat tu mengatakan wama fa'altu an amri, bukan aku yang lakukan ikut suka hati aku. Jadi kalau bukan dia lakukan berarti wahyu yang melakukan. Okey baik.
Apa dia? Pada ayat yang ke-79 80 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. Dan adapun anak itu maka kedua orang tuanya adalah orang mukmin dan kami khawatir bahawa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekufuran. Okey. Dalam ayat yang sebelum ini waktu Nabi Musa berjalan dengan Khidir, lalu kita lihat Nabi Khidir dia bunuh budak, seorang budak. Seorang budak, maksud budak kecil. Kemudian Nabi Musa mengingkari perbuatan itu. Bagaimana kamu boleh lakukan? Kerana ianya bercanggah dengan syarak. Okey, pertama kita kena faham ya. Di zaman itu syariat berbeza-beza, para nabi syariat berbeza-beza. Tauhid satu, syariat berbeza-beza. Dua, lepas tu yang ketiga, wahyu berbeza-beza. Oleh kerana itu, kalau tuan-tuan dan puan-puan menyaksikan ayat dalam surah Al-A'raf, apabila Nabi Musa melalui satu kaum yang menyembah berhala, dia tak melarang. Kerana itu ada Nabi dia sendiri. Nabi dia sendiri, maka Nabi Musa tak boleh masuk campur. Seolah-olah Nabi Musa punya zaman hanya bersekitar pada Bani Israel. Ya, kalau dia lalu misalan contoh, dia lalu kat Malaysia, waktu tu orang Malaysia ada, orang Melayu kita, dan waktu tu ada Nabi di sini. Kerana setiap Nabi sebelum munculnya Rasulullah, setiap Nabi diutuskan mengikut kaum berbahasa kaum dia. Okay? Jadi oleh kerana tu, dalam bab-bab yang begini agak menarik. Di sana syariat dia lain, di sini syariat dia lain. Ya, misalnya di sana zaman Nabi Musa, syariat dia tidak boleh solat di merata-rata tempat. Dia mesti solat di masjid. Tempat dibinanya. Tapi kita boleh di mana-mana, main bola ke, tepi pantai ke, ya, apa lagi, kat mana? Jangan dalam laut, ada pula yang solat dalam laut, bercerdik ke tidak dia. Ya, nak tunjuk waraknya, solat dalam laut. Ya, pakai tu baju, solat dalam laut. Masalahnya bila tak belajar fiqh ataupun tak belajar mengikut Quran dan Sunnah, itulah jadinya. Nak tunjuk warak tapi jahil. Ya, jangan kau masya-Allah dia solat dalam laut. Timing tu panjang lagi. Waktu apa tu sampai dia solat tak dan waktu. Kita ada solat jamaknya, kita ada solat jamak qasarnya, kita ada beberapa perkara yang berkaitan dengan waktu solat. Kalau dia pakai tu berapa jam je boleh. Ya, berapa jam dia boleh pakai. Kalau rasanya dah wallahualam, orang yang pandai scuba ni dia tahulah berapa lama yang boleh pakai tu, rasanya sejam lebih sikit je, 2 jam. Habis sejam 2 jam takkan tak boleh solat di atas. Ataupun sebelum terjun tu solatlah di atas. Lepas tu ada pula sampai ustaz dengar dia solat, ya, jemaah daripada mana wallahualam, tapi solat waktu banjir. Semua hak sini dah. Ya, solat berjemaah pula tu dalam masjid. Kejahilan. Ya, tu dia jahil. Ya, sedangkan waktu hujan pun Rasulullah bagi rukhsah solat di rumah. Ini kan pula banjir, la ilaha illallah. Nak tunjuk warak, itu yang jadi masalahnya, warak di atas kejahilan. Lepas tu satu lagi mat ni, astagfirullahaladzim, solat atas pucuk kelapa tu. Ya, orang tangkap gambar itu semua sampai kan, tangkap gambar, la ilaha illallah, tanah punya luasnya. Solatlah kat bawah, kenapa nak solat atas pucuk kelapa? Lewat sangat ke waktu solat tu? Kalau turun daripada pucuk kelapa ke bawah tu 1 minit, 2 minit je. Solat kat bawah. Ni nak solat kat atas, la ilaha illallah. Jahil. Ya. Mudah-mudahan Allah jatuhkanlah. Itu je. Kenapa kejahilan yang begitu? Nampak tak? Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, jahil nampak betul tapi tak betul. Nampak hebat tapi tak hebat. Oleh kerana itu ahli bid'ah di antara golongan yang jahil. Nampak zikir mereka ya begitu hebat tapi tak ada apa-apa di sisi Ar-Rahman. Kerana bercanggah. Okay? Bercanggah. Bayangkan kalau dia jatuh daripada pokok kelapa tu. Mula-mula nak solat jatuh daripada pokok kelapa tu, kita kata solat jenazah lah lepas tu. Ya.
Na'udzubillah min zalik. Okey, baik. Jadi Nabi Khadir ini mempunyai kelebihan dan kita tahu dalam kisah ini dia tebuknya lubang ataupun dia tebuk rosakkan sampan tu, orang tak marah kerana orang tahu dia tu Nabi pada kawasan dia. Dan perbuatan itu adalah perbuatan Nabi semuanya betul. Ya, mengikut program wahyu. Jadi di sini dalam kisah ni apabila dia lakukan terhadap budak tu, apa Allah katakan? Dan adapun anak itu, maka kedua orang tuanya adalah orang mukmin. Nampak tak? Orang mukmin, orang tuanya. Allah nak pelihara mak dan ayah dia. Disebabkan apa? Dan kami khawatir bahawa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekufuran. Kami khawatir, ya, maksudnya kami berusaha untuk menyelamatkan iman mak dan ayah dia. Tuan-tuan dan puan-puan, penting perkara ini menjadi usul. Menjadi usul agama kita. Apa dia? Perbuatan Allah ada hikmah yang terkandung. Kadang-kadang kita nakkan anak, tak dapat anak. Sabar, berdoa, teruskan. Ada hikmah yang terkandung. Mungkin Allah nak menyelamatkan kita dari beberapa perkara. Allah nak pelihara kita dari beberapa sudut. Kita tak tahu hikmah yang terkandung. Okay? Dalam bab ini, apa yang diceritakan, mungkin kita menyaksikan, kita merasa hampa. Tetapi jangan. Allah dah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Syura, berkaitan dengan orang-orang yang nakkan anak tapi tak dapat. Dan di sini di antara contoh. Ya, di antara contoh. Yang mana orang yang ada anak, Allah hilangkan. Orang yang tak ada anak, nak anak. Dan orang yang ada anak, dapat anak tetapi sebagai ujian. Antara iman dengan kufur. Maksudnya kalau salah bimbingan, kufur. Kalau betul bimbingan, iman. Okey, kita lihat. Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka menggantikan bagi mereka dengan anak yang lain yang lebih baik kesucian dari anaknya dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapanya. Tu dia hikmah yang terkandung. Ya. Anak yang disayangi, anak yang Allah matikan anak, itu di antara hikmah yang terkandung, Allah nak gantikan yang terbaik. Bahkan anak-anak yang mati di waktu usia kecil ini boleh membawa ke syurga. Boleh membawa ke syurga. Jadi itu di antara hikmah yang terkandung, hanya Allah yang mengetahui. Okey. Tetapi yang paling penting dalam bab ini, Allah mengatakan kerana mak bapak dia adalah orang yang beriman. Nampak tak? Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ni betul-betul iman kita terjaga, Allah akan pelihara hatta anak kita tu, ya, Allah akan pelihara kita. Ni, anak tu boleh membawa kepada kekufuran. Tidak ada nikmat iman yang nikmat dunia yang terbaik melainkan iman mengikut cara sunnah. Beriman kepada Allah dengan sebaik-baik mungkin mengikut cara sunnah, maka itu nikmat yang terbaik, iman dan Islam ini. Allahu Akbar. Bagi saya lah. Dan itulah nikmat dia. Kenapa? Bila bertemu dengan agama, tidak ada yang lebih besar melainkan agama. Walaupun anak ke, walaupun siapa, tak ada yang lebih besar. Agama tak lebih tinggi. Baik, kemudian Allah katakan, wa ammal jidaru fakana li ghulamain yatimain fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihah فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim piatu di kota itu. Dan di bawahnya ada harta benda simpanan mereka berdua. Sedangkan ibu bapanya adalah seorang yang soleh. Maka Tuhan menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanan itu. Okey. Dia berkata dengan bapa dia, ya. Okey, tak apa. Supaya mereka sampai kepada kedewasaan dan mengeluarkan simpanan itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Dan bukanlah aku melakukan itu menurut kemahuanku sendiri.
Demikian itulah adalah tujuan perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Baik, sewaktu Nabi Khidir dan Nabi Musa berjalan di sebuah kampung, dia minta dilayankan sebagai tetamu. Ini menunjukkan perjalanannya agak lama sehingga lapar. Lalu dia minta dilayankan sebagai tetamu. Kerana orang dahulu kalau datang, kita tahu akan dilayan sebagai tetamu macam kita juga. Ya, cuma zaman-zaman fitnah ini orang datang kita tak apa nak layan kerana takut kan. Okey. Tapi kalau kita menyaksikan Nabi Ibrahim AS, tetamu datang terus, dia tak tunggu, dia terus pergi sembelih anak sapi, ya, anak sapi tu, lepas tu dia buat barbecue. Masya-Allah. Kalau kita datang waktu tu, dapat layanan istimewa sebagai tetamu daripada Nabi Ibrahim. Itulah sunnah Nabi Ibrahim sampai pada hari ini tetamu datang kita hidangkan. Ya, masya-Allah. Jadi kalau kita melihat zaman sekarang ni mungkinlah susah tetamu nak datang. Kita nak sediakan kambing ke, tak apa. Kita ada panda apa, kita ada Grab, kita ada ni, boleh order online je, senang je. Okey, ala kulli hal. Ayat ini mengatakan wa ammal jidar, adapun jidar fakana li ghulamaini, adalah milik dua orang anak yatim di Madinah itu. Di bawah jidar itu ada terkandung harta. Wa kana abuhuma salihah, adalah bapa mereka ini adalah orang yang soleh. Orang dulu dia simpan harta dia di bawah tanah, dia tak ada bank untuk disimpankan. Okay, dia tak ada bank untuk disimpankan, lalu dia simpan bawah tanah. Itu masyhur. Ya, masyhur. Misalnya Pak Mat tu, ya, dia simpan waktu tahun 30-an 20-an dulu, yang tak ada ni dia simpan bawah tanah. Tiba-tiba dia mati, tak ada siapa yang tahu. Datang orang lain, dia korek-korek jumpa harta. Ya, harta tu Pak Mat punya, tapi disandarkan Qarun punya, harta Qarun kan. Subhanallah. Baik, dalam bab ini apabila kita menyaksikan harta itu disimpan bawah tanah, kalau kita lihat kepada ayat yang pertama tadi, ayat yang berkaitan dengan kisah ini, ya, apabila Nabi Musa dan Khidir datang minta dilayan sebagai tamu, orang tak layan. Lalu dia nampak dinding tu dah sengit, dia berdirikan. Dia ajak Nabi Musa dirikan, lalu Nabi Musa mengatakan, apa kata kita ambil upah waktu berdiri ni? Maksudnya, upah boleh kita beli makanan ataupun upah sebagai makan. Lalu di situlah Nabi Khidir tidak setuju. Ya, lalu diceritakan, adapun dinding itu kita betulkan. Kenapa? Rumah tu adalah milik anak yatim. Dan di bawah itu ada harta yang bapa dia tinggalkan, dan bapa dia ni orang yang soleh. Oleh kerana itu tuan-tuan dan perempuan, kalau ibu dan ayah, maksudnya kita ni sebagai seorang ibu dan ayah, jangan takut anak-anak kita. Allah akan pelihara jika kita seorang yang soleh. Allah akan pelihara harta dia apa juga. Cuma sekarang ini kita tak soleh. Ya, tak apa. Tak soleh pun tak menjadi masalah, tapi tingkatkan. Jadi sebagai seorang yang soleh, cuma kita pastikan bahawa prosedur ini berlaku. Apa dia? Macam berkaitan dengan wasiat, hibah, apa yang diketengahkan. Kerana ianya adalah jalan-jalan supaya benda ini tidak berlaku pergaduhan antara anak beranak kita. Kenapa? Dalam bab harta ni dia isu dia lain. Isu dia boleh mendatangkan pergaduhan antara adik-beradik, anak beranak, semuanya akan bergaduh. Ya, na'udzubillah, hatta mak ayah yang hidup pun dia akan bergaduh juga. Mungkin mak nakkan harta si ayah yang telah mati, ayah nakkan harta mak yang telah mati, dia akan bergaduh. Oleh kerana itu berhati-hati, kalau boleh disettlekan sebelum kematian, pembahagian-pembahagian. Tapi ingat, satu, saya pernah ceritakan, pastikan pembahagian itu kita tetap ada. Jangan habis semua kata, akhirnya takut. Kenapa? Kita ni, kadang-kadang anak kita ni bukan anak-anak yang soleh. Ya, berbahaya. Dia akan meletakkan mak dan ayah dia ke tempat-tempat yang na'udzubillah min zalik. Rumah orang tua ke, seperti tanah wakaf ke. Ini yang berlaku yang kita baca dalam akhbar-akhbar yang na'udzubillah min zalik lah. Baik, jadi ini dia. Betapa pentingnya kita menjadikan seorang itu soleh, diri kita soleh, supaya Allah memelihara kita, memelihara zuriat kita, memelihara harta kita, dan berbagai-bagai. Baik, setiap musibah yang menimpa seorang hamba pasti disebabkan kerana yang bersangkutan menyia-nyiakan perintah Allah.
Allah telah berfirman, dan apa saja musibah yang menimpa kalian, maka hal itu disebabkan adalah perbuatan dari tangan kalian sendiri. Ya, apa juga musibah yang berlaku adalah perbuatan disebabkan tangan kita kebanyakannya. Kenapa? Allah telah memberikan SOP dia. Macam mana kerajaan telah memberikan SOP waktu COVID ni, begitu juga Allah telah memberikan peraturan dan arahan. Tapi kita yang langgar, maka kita yang kena musibah. Bila SOP itu kita langgar, maka kita boleh pergilah dekat Serdang sana ke ataupun dekat Sungai Buloh tu. Tu kesan dia. Begitulah. Ya, bukan Allah tak bagi. Allah bagi, tapi ikutlah prosedur. Ya, ikut SOP yang ditetapkan. Insya-Allah ianya tidak akan merugikan kita. Tetapi siapa yang nak ikut? Ya, dia rasa ketat. Ya, SOP ni ketat. Kan kita rasa ketat, alamak tak boleh keluar lah, nak ke pasar tak boleh, nak ke mall tak boleh, nak berjogging tak boleh. Semua tak boleh. Kan? Dia nak kalau boleh pun kena COVID, dia masuk hospital, dia masuk ke Sedang sana, duduklah ramai-ramai kat situ. Itu boleh. Itu dia nak. Ya, jadi oleh kerana itu berhati-hati. Alhamdulillah hari ini seorang sahabat saya keluar setelah hampir 2 minggu. Ya, dia mula di Sedang, lepas tu di Sungai Buloh. Alhamdulillah hari ini keluar, tapi dia kata tak berapa sihat lagi. Ya, baik, insya-Allah mudah-mudahan Allah sihatkan semua sahabat-sahabat saudara kita sebagai seorang Muslim daripada COVID ini. Ibn Rajab berkata, sabda Nabi, jagalah Allah, artinya jagalah semua batasan kewajipan, perintah dan larangan. Menjaga semua perkara ini diwujudkan dengan mengamalkan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Juga tidak melampaui batas dari apa yang diperintahnya. Barang siapa yang telah melakukannya, nescaya ia tergolong orang yang menjaga batasan-batasan Allah. Ya, dengan arti kata lain, maksudnya menjaga Allah itu menjaga semua arahan, peraturan dan arahan Allah. Yang baik kita buat, yang jahat kita tinggalkan. Dan saya tambahkan di sini, yang disunat-sunat pun kita buat. Kenapa? Allah amat suka kepada yang fardu kita datang. Yang ini tunaikan fardu on time, bertepatan, pattern yang dibagikan ikut. Ya, maka diikuti pula perkara yang boleh menyebabkan Allah cinta kepada kita, istimrar, berterusan dalam bab sunat-sunat. Ya, Masya-Allah. Kalau kita dah berterusan dengan amalan-amalan tu, bersyukur. Duha kita dah selesaikan, ataupun solat qabliyah wa ba'diyah itu, semua itu melambangkan kecintaan Allah kecintaan kita kepada Allah. Dan Allah akan cintai kita. Apatah lagi fadilat dalam bab-bab ini terlalu besar. Ya, solat sunat, misalnya solat sunat fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Mana kita nak cari sekarang nak jadi jutawan, tetapi kita boleh jadi jutawan akhirat. Dunia seisinya, apa ada dalam dunia ni, sehingga emas dalam perut bumi pun, kita punya solat sunat itu lebih tinggi nilainya. Tapi siapa yang ingin ambil perhatian. Baik. Sabda baginda, nescaya Allah akan menjagamu, berarti barang siapa telah menjaga batasan-batasan dan hak-hak Allah, nescaya Allah akan menjaganya. Kerana balasan itu sesuai dengan jenis amal. Sebagaimana firman Allah, dan penuhilah janji kalian terhadapku, nescaya aku penuhi janjian kalian terhadapmu. Ingatlah aku, nescaya aku pun akan mengingat kamu. Yakni balasan kamu buat, maka aku balas. Orang kata macam kita bagi makan jiran sebelah kita zaman dahulu kan, dia bagi cekodok ke, bagi apa-apa kan, jiran balas balik. Orang berbudi, kita berbahasa. Begitulah dalam konsep ini, jika kita melakukan, Allah akan balas kebaikan. Yang Allah katakan dalam ayat ini apa dia dengan maksudnya, ya, penuhilah janji kalian terhadapku, nescaya aku memenuhi janjiku terhadapmu. Ya, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak melanggari janjinya. Ingatlah aku, nescaya aku akan mengingati kalian. Ingatlah aku akan mengingati kalian. Ini mengisyaratkan bahawa jinsi amal, bila kamu buat baik, kamu dibalas dengan baik. Itu memang tabiatnya. Baik. Penjagaan Allah terhadap hamba-hambanya ada dua jenis.
Okey, ulama mengatakan penjagaan Allah terhadap kita ada dua jenis. Pertama, penjagaan Allah untuk kemaslahatannya di dunia seperti penjagaannya terhadap tubuh, anak, keluarga dan harta. Allah Taala berfirman bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergilir-giliran di muka dan di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya di atas perintah Allah. Okey. Jadi dalam surah Ar-Ra'd mengisyaratkan kepada kita memang kita ni ada malaikat-malaikat kiraman katibin, raqibun atid yang sentiasa yang mencatat. Lepas tu ada malaikat-malaikat yang akan bersama dengan kita atas arahan Allah. Bukan dia yang menjaga tapi Allah yang mengarahkan dia menjaga kita. Lalu Allah berikan kepada kita penjagaan yang baik. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, dia ada beberapa perkara yang agak menarik dalam penjagaan para malaikat ini kepada kita. Ya, hatta dalam para malaikat mendoakan kita. Amat penting. Dia ada berapa 6 ke 7 di antara perkara-perkara yang mana malaikat mendoakan untuk kita. Kita perlukan doa malaikat. Di antaranya orang yang berada di saf awal pada tiap-tiap kali solat. Di antaranya juga orang yang tidur dengan membaca zikir-zikir, berwuduk dan menjaga zikir-zikir. Dan di antaranya waktu kita berada di orang sakit, malaikat mendoakan untuk kita. Jadi banyak tempat-tempat yang mana malaikat ni ada. Malaikat maut dia datang waktu kita nak mati je. Yang tu dia tak ada. Dia datang waktu nak mati je. Okey? Baik. Waktu kita mengucapkan takbir sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban barakah, malaikat datang merebut kalimah-kalimah yang tayyib ini. Baik. Ibnu Abbas berkata mereka itu para malaikat yang terus menjaganya dengan perintah Allah. Ketika datang saat kematian maka mereka pun menyingkir diri darinya. Ya, maksudnya mereka ini bersama. Seperti mana Qarin ada bersama kita, tahu kan Qarin? Ya, Qarin ni adalah syaitan yang bersama kita semenjak kita lahir. Dia dah ada dah. Dan Allah utuskan malaikat bersama kita juga. Jadi Qarin ni dia ada bersama kita sampai sekarang ni bersama, cuma tak nampak. Ada yang nampak ke? Ya, kat saya ni ke? Baik, kalau ada nampak tu berubat cepat, tu ada penyakit tu. Ya, ada penyakit rasukan. Okey. Jadi Qarin ni dia datang ganggu berbagai sampai hari kita nak mati. Qarin ni ada. Yang Rasulullah mengajar kita doa di waktu memohon perlindungan di waktu kita nak mati daripada gangguan syaitan. Dia datang kerana perjanjian dia akan merosakkan anak Adam ini sampai hari kematian. Lepas tu dah habis time tu, maka dia tinggalkan kita. Begitu juga dalam penafsiran Ibnu Abbas ini, ya, bila kita dah nak mati, malaikat pun mengasingkan diri. Kerana itu adalah urusan malaikat. Malaikat berkaitan dengan mati. Malaikat maut dan juga malaikat yang menyambut roh kita. Baik. Inilah yang kedua, inilah yang lebih utama penjelasan Allah terhadap keimanan dan agamanya. Dia menjaganya selama hidup dari segala syubhah yang menyesatkan dan dari segala yang diharamkan sampai meninggal dalam keadaan beriman. Allah Ta'ala selalu menjaga orang mukmin yang batasan Allah. Dia akan memisahkan dirinya dari semua perkara yang merosakkan agama dengan segala bentuk penjagaan dan penyimpangan yang mungkin akan dilakukan. Baik, ini adalah yang lebih utama. Apa maksud dia? Penjagaan Allah terhadap keimanan agama kita. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang berada di kelas, alhamdulillah di Yayasan Ta'lim ini ataupun kelas-kelas sunnah, beruntung. Kerana ini di antara petunjuk Allah yang sedang Allah berikan kepada kita dan kita kena bersyukur. Kenapa? Untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, bukan semua orang boleh faham. Bukan tak boleh faham, tapi mereka tak nak memahami. Kerana dikelentong oleh tok guru yang berserban tu. Ya. Tok guru berjubah. Tok guru dengan perkataan-perkataan yang lembut tapi mengelirukan. Tapi Allah bagikan kita, alhamdulillah, ya, Allah bagikan kita mengenali Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, satu nikmat yang besar bagi saya lah, satu nikmat yang besar. Apabila saya pergi belajar di Pakistan, dan satu perkara yang paling saya menghargai ialah kefahaman Quran dan Sunnah saya dapat.
Baik. Jadi oleh kerana itu ianya merupakan nikmat yang besar. Allah bagi kita petunjuk ni. Allah bagi petunjuk, pegang kuat-kuat. Kalau boleh saya nasihat jangan dengar orang-orang yang tidak kita kenali ya memberikan perkataan ucapan-ucapan sama ada dalam TV ataupun YouTube. Selagi tidak dikenali dengan Quran dan Sunnah, jangan terpengaruh. Satu lagi nasihat. Kita dengar Tok Syekh tu bunyi cakap Arab, Allah dia tu ustaz orang Arab. Orang Arab pun Abu Jahal pun orang Arab. Abu Lahab pun orang Arab. Ya. Tapi mereka bukan yang membawa sunnah. Maka tinggalkan. Tapi orang Malaysia mudah terpengaruh. Itu yang jadi masalah. Allahu Akbar. Baik. Dia menjaga selama hidup dari segala syubhah dan yang menyesatkan dari segala hal yang diharamkan sampai meninggal dalam keadaan beriman. Oleh kerana itu Allah Ta'ala selalu menjaga orang mukmin yang batasan Allah, dia akan memisahkan dirinya dari semua perkara yang merosakkan agama dengan segala bentuk penjagaan dan penyimpangan yang mungkin akan dilakukan. Ya, dia Allah akan pelihara, dan kita melihat dari sudut ke hikmah berlakunya COVID ini, berlakunya perpisahan dengan orang-orang yang nak mengaktiviti agama-agama ataupun khurafat dan bid'ah ini. Ini di antara hikmah yang besar Allah menyelamatkan kita daripada golongan-golongan tersebut. Ya, kalau tidak habis dengan cara bentuk berzikirnya, bentuknya, pertemuannya dengan keadaan cara yang meragu-ragukan dan berbagai-bagai. Hatta perbuatan-perbuatan ahli maksiat pun kita terkawal. Ya. Orang perempuan sekarang ni pun ya, tidaklah seperti dulu. Nak meloncat-loncat, nak gedik-gedik ke, tak ada. Jadi terjaga kawalan. Okey, macam kami duduk di macam pernah duduk di Mesir dahulu, ya, di Pakistan. Bila musim sejuk, kalau di Mesir lah terutama nampak di Mesir, ya. Pakistan tu masih lagi dia ada budaya dia kurta, baju kurta, tapi di Mesir ni sosial lebih besar. Tapi bagusnya di musim sejuk semua menutup aurat. Ya, sejuk kan. Alhamdulillah, hikmah musim sejuk semua orang menutup aurat. Dan terjaga. Kalau tidak, la haula wala quwata illa billah. Susah nak beza di antara buah cepedak dengan buah nangka. Baik. Kedua, sabda Nabi, jagalah Allah nescaya engkau akan menemukannya di hadapan. Artinya barang siapa yang selalu menjaga semua batasan Allah, pasti yang bersangkutan akan merasakan ma'iyallah, kebersamaan dengan Allah di setiap keadaan. Allah Ta'ala setiap saat akan mengarahkan, melindungi, menjaga, meluruskan jalan dan mengarahkan kepada kebenaran segala tindakannya. Okey, baik. Maksud hadis ini, jagalah Allah nescaya engkau akan menemunya di hadapan. Bukan di hadapan ini maksudnya Allah berada di depan. Allah di atas Arash Ar-Rahman. Ya, di atas sana. Tetapi seorang tu bila dia dah berpegang dengan keyakinan kepada sesuatu, maka dia akan merasakan dirinya sentiasa diperhatikan. Dia akan merasakan dirinya akan mengagungkan orang yang disukainya. Ya. Oleh kerana itu dia merasakan Allah itu berada di hadapan, maksud dia merasakan Allah sentiasa berada membimbingnya, ya, di bawah jagaan Allah. Itu maksudnya. Ya, kenapa dalam hadis ini boleh mengisyaratkan orang-orang ahli bid'ah mengatakan, lihat apa yang Rasulullah katakan, Allah ada di hadapan. Dengan arti kata lain, mereka mengatakan Allah di mana-mana. Na'udzubillah. Kalimah kufur yang keluar bila mengatakan Allah di mana-mana. Kenapa? Takkan dalam lubang jamban pun Allah ada. Na'udzubillah. Takkan Allah duduk kedudukan begitu dalam lubang jamban tu, dalam lubang tai itu. Syirik, kufur, kalimah kufur. Okay? Jadi Allah itu berada di Arash Ar-Rahman, tetapi keyakinan ma'iyah yang disebutkan ini sama, ya, Allah berada bersama ni. Okey, dia berada di Arash Ar-Rahman, tetapi dia tetap bersama kita dari sudut penglihatan dia, pendengaran dia dan segala-gala ilmunya. Ya, dia bersama kita. Itu dia maksudnya. Seperti ulama membahaskan, seperti kita duduk di sini. Ya, kita tengok orang kata matahari terbit sebelah utara pada hari ini. Dan semalam isu yang panas. Cuba ceklah matahari terbit belah mana, kan? Agak menarik sekali lah. Tapi sebenarnya matahari terbit sebelah yang diisukan, ditakut matahari terbit sebelah barat. Ya, memang kita takut. Ya, kita takut.
Okay, cuma bila kita lihat peredaran itu berlaku terutamanya dalam bulan 6 sampai bulan 9, peredarannya sengit sikit daripada timur tu. Dia sedikit macam ke arah utara sedikit. Bukan maksudnya dia terbit belah utara. Kalau dia terbit sebelah barat ataupun utara, dia mesti kalau kiamat terbit belah barat, dia tenggelam belah timur. Okay, tenggelam sebelah timur. Kalau dia terbit belah utara, dia tenggelam belah mana? Selatan ataupun barat. Nah, kalau itu belum lagi. Cuma kita nak memperbetulkanlah, tapi kita tetap merisawi. Ya, merisawi. Okey. Baik. Mana tadi? Okey. Kita duduk di Malaysia. Bulan, kita nampak bulan mengembang tu. Tengok bulan sama aku. Kan? Dia tangkap gambar selfie kat kawan dia di Brunei misalnya. Bulan pun sama aku juga. Orang Brunei kata. Di Indonesia, bulan sama aku. Okey. Waktu bulan mengembang kan. Di waktu yang hampir sama begitu, bulan itu bukan sama kita pun, tapi dia ada di atas. Tapi kita selfie, tangkap gambar, nampak bulan sama aku. Ataupun kita chatting ke, bulan bersama aku. Orang sana Brunei kata bulan sama aku juga. Orang Indonesia pun kata bulan sama aku. Orang Thailand pun kata bulan sama aku. Okey. Jadi ma'iyah sama ini maksudnya begitulah kedudukan yang walahul mathalul a'la. Allah memiliki sifat contoh yang lebih tinggi. Allah berada di atas arasy tetapi dia tetap bersama kita. Ya, dengan ilmunya, dengan pengetahuannya, dengan maklumatnya, dengan segala-galanya. Itu yang dimaksudkan. Jangan kita letakkan bahawa ini Allah dia ada depan, maksudnya Allah berada betul-betul di depan. Itu menafikan sifat Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Baik. Barang siapa tergolong dengan mendapatkan ma'iyatullah, maka dia telah masuk ke dalam perlindungan makhluk yang tidak akan perintah, tidak akan pernah kalah. Siapa yang telah mendapat dirinya bersama ma'iyah, meletakkan Allah sentiasa bersama dia, Allah sentiasa akan membantunya, Allah sentiasa melihatnya, maka dia telah mendapatkan dalam perlindungan makhluk yang tidak akan pernah terkalahkan. Barang siapa tergolong orang yang mendapat ma'iyah Allah, maka dia telah masuk ke dalam perlindungan makhluk yang tidak akan pernah terkalahkan. Okey, dia ada koma di situ. Maksudnya dia akan termasuk golongan orang yang mendapat perlindungan dan tidak ada siapa mampu untuk mengalahkannya, menyesatkannya. Iaitu para penjaga yang tidak pernah sedikit pun lenguh dari penonton yang tidak pernah tersesat. Ya, yakni Allah yang tidak pernah penat dan Allah tidak pernah tertidur pun, mengantuk, ya, untuk menjaga kita. Allah Ta'ala berfirman kepada Musa dan Harun dalam surah Taha, kalian berdua jangan khawatir, sesungguhnya aku bersama kalian, aku mendengar dan melihat. Okey, buka surah Taha. Surah Taha, surah yang ke-20. Okey, ayat yang ke-40. Juzuk ke-16. Ayat ke berapa? Ayat 46. Okey. Muka surat 314, juzuk ke-16, surah ke-20. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah berfirman, janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku beserta kamu berdua, aku mendengar dan aku melihat. Okey, ini ma'i, bersama. Allah bersama Musa ke? Kedudukannya dekat ke tak? Tetapi yang dimaksudkan Allah bersama, apa Allah kata? Akhir ayat tu, asma' wa ara. Maksudnya, aku mendengar dan aku melihat. Allah bersama dari sudut pendengaran dan penglihatan, bahawa dia di bawah pemerhatian. Jangan takut. Okey, jelaskan? Itu maksud bersama di sini. Baik. Rasulullah bersabda, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah beserta kita. Ini juga dikatakan Rasulullah sewaktu berbicara dengan Abu Bakar semasa berada di dalam gua Thur.
Apabila kafir Quraisy dah berada betul-betul dekat kaki Gua Thur, yang Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah. Oleh kerana itu Gua Thur ni bukan besar, kecil je. Ya, yang orang duk kata seperti ada sarang labah-labah lah, burung merpati lah, itu tak ada. Hadis itu tak sahih. Memang dia berada di kaki dia. Seolah-olah Gua Thur ini hanya muat untuk badan masuk je. Ya Abu Bakar kata, ya Rasulullah, cukup dia tunduk aja dia nampak kita. Dia tunduk aja, misalnya tiba-tiba duit shilling jatuh ke, dia nak ambil, dia akan nampak kita. Handphone jatuh ke misalan, ya. Dia ambil, dia akan nampak kita. Berarti dah clear. Dah dekat dah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, okey, apa katakan? Subhanallah. Hebat ya. Hebat kedudukan ajaran yang diajarkan kepada kita, betapa kita kena tinggi tawakal kita kepada Allah walaupun di saat-saat musibah yang begitu dekat. Ya, musibah yang begitu dekat kepada kita. Siapa yang menyangkakan kalau ikutkan, ya, mereka orang kafir ini mampu untuk menumbangkan kita, ya, membunuh kita, tetapi atas pemeliharaan Allah. Seperti mana yang berlaku kepada Rasulullah SAW yang disebutkan dalam surah At-Taubah. Buka surah At-Taubah juzuk ke-10 ayat ke-40, muka surat 193. Cuba. Juzuk 10 surah yang ke-9, muka surat 193 ayat yang ke-40. Ini kisah Nabi Rasulullah SAW berhijrah yang berada di Gua Thur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, iaitu ketika orang kafir musyrikin Makkah mengeluarkannya dari Mekah, sedangkan dia salah seorang dari dua orang ketika berada di dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Nabi Muhammad dan membantu dengan tentera yang kamu tidak melihatnya, dan Allah menjadikan seruan orang yang kafir itu rendah, dan kalimah Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi apabila kita menyaksikan ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahawa tawakal Rasulullah SAW begitu tinggi sekali tawakalnya. Di saat-saat yang mendebarkan begitu, ya, dia tetap merasa tenang, mengatakan Allah bersama dia. Nabi Ibrahim sewaktu nak dilontarkan ke dalam api, siapa? Mana ada orang yang beriman melainkan Sarah aja waktu tu. Lepas tu Lut. Orang lain tak beriman. Apabila Jibril datang, malaikat datang untuk memberi bantuan, lalu dia katakan apa? Hasbi Allah. Cukuplah Allah yang membantu. Masya Allah. Tauhid bersih. Tuan-tuan dan puan-puan, bersih. Malaikat nak tolong, tak nak. Allah yang tolong. Ya. Kerana Allah yang mengetahui, Allah yang mengarahkan malaikat. Berarti bersih. Di saat yang begitu, di saat yang mencemaskan begitu, dan bila-bila. Okey, hasbi Allah. Cukuplah Allah yang membantuku. Maka terlepas. Oleh kerana itu bila kita berada dalam qarb, dalam keadaan begitu menggerunkan, hasbi Allah, cukup Allah yang membantu kita. Okey, baik. Mana dia?
Jadi dalam ayat ini mengisyaratkan kepada kita Allah bersama kita, berdalilkan hadis tu la tahzan innallaha ma'ana. Allah itu bersama kita. Okey. Sedangkan al-ma'iyah al-ma'iyah al-amamah, bersamaan yang bersifat umum, al-umumah, digambarkan dengan firman tiada perbicaraan bahasa rahsia antara 3 orang melainkan dialah yang keempat, dan tiada perbicaraan antara 5 melainkan dia yang keenam, dan tiada perbicaraan antara sejumlah orang yang kurang dari itu ataupun lebih banyak melainkan dia bersama mereka di mana pun mereka ada. Ya, ini amiyah bersama dari sudut umum. Ini perbahasan dia. Ya, saya rasa kita lalukan saja. Ini dia nak terangkan ma'iyah ni bersama disebabkan salah faham masyarakat bila sebut bersama mesti bersama kita, dekat kita. Tak. Macam seorang lelaki bersama isterinya. Itu sama okey, ma'iyah. Lelaki bersama anak-anaknya. Itu bersama ma'iyah. Bersama-sama yang rapat, dekat begitu. Tetapi ada bersama bos aku bersama aku. Bos tak ada rapat pun, tapi dia sama aku. Dia nun, dia pejabat. Tapi apa yang aku lakukan, dia bersama dengan aku. Lain kan? Bos bersama aku, tapi dia di pejabat. Okey? Rakyat bersama raja. Raja nun duduk istana, tapi rakyat di bawah. Tapi bersama, tetap pegangan kita bersama. Okey, begitulah yang dimaksudkan ma'iyah. Jadi perbahasan ma'iyah ni, ya, kita ringkaskan. Kita terus ke muka surat berikutnya. Keempat, engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Imam Nawawi berkata, di dalam hadis ini adalah isyarat bahawa seorang hamba tidak pada tempatnya menggantung semua keperluannya kepada selain Allah, tetapi hendaklah dia menyerahkan kepada Allah. Ya, dia tidak boleh bergantung selain daripada Allah, dan dia banyak menyerahkan kepada Allah. Ini dia konsep kita. Ya, bergantung hanya kepada Allah. Tawakal kita kepada Allah. Subhanallah, siapa yang mampu untuk melakukannya itu, memang orang itu di antara orang yang terbaik. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika kamu bertawakal seperti tawakal seekor burung. Macam mana tawakal seekor burung? Kita ni, kalau kita pergi kerja dah ada. Tetap dah ada. Orang yang kerja kerajaan ke, kerja swasta ke, alhamdulillah kerja dah ada. Tetapi tawakal burung ni kerja tak ada. Apa nak makan gaji? Jawatan tak ada. Dia hanya burung. Tetapi di sana kita dapat pelajaran daripada tawakal seekor burung. Pergi keluar perutnya kosong, anak tu ya tengah tidur tu, dia pergi keluar mencari rezeki. Tiap-tiap hari, berapa umur burung tu? Tiap-tiap hari tak ada makan gaji, tetapi dia ada rezeki. Itu yang dikatakan tawakal seekor burung. Ya, tawakal yang tinggi. Menyerahkan mutlak kepada Allah lalu dia pergi keluar. Dan saya agak tertarik dimiliki oleh orang yang seperti Grab ataupun taksi, itu dia. Ya, keluar kosong tak ada apa, bawa jalan tiburan tahan. Okey, masuk. Ya, buat servis yang baik. Alhamdulillah, rezeki. Begitulah kedudukannya. Kalau tawakal yang tinggi. Oleh kerana itu orang-orang yang begini, ya, dia banyak berdoa, jaga amalan soleh dia, insya-Allah dia mempunyai kedudukan tawakal yang tinggi. Orang yang dah kerja dah sampai ada yang keluar dalam FB, kami tak kisah lantaklah COVID panjang mana pun, kami makan gaji ada juga. Jadi macam itu pula. Kan? Tawakal dia tak ada. Tapi bagi kita, tawakal kepada Allah, ya, sebaik-baiknya begitu. Kita akan sampai satu masa tawakal yang memerlukan kekuatan tawakal. Bayangkan Nabi Yunus alaihissalam sewaktu ditelan ikan paus. Tabiatnya bila ikan dah ditelan, ikan paus telan, enzim dia dah keluar, ya, dia boleh mematikan, mereputkan segala-galanya. Ya, sampai tulang pun boleh reput. Tapi ya, tawakal Nabi Yunus kepada Allah dan taubat dia, ya, kepada Allah yang menyebabkan dia menyelamatkan dengan izin Allah. Subhanallah, ya. Dalam suasana yang memang tak ada harapan untuk selamat. Tidak ada harapan untuk selamat. Tetapi dia ada, ya, dia ada Allah. Ya, dia ada Allah. Dia bertasbih, ya, beristighfar kepada Tuhan yang menyelamatkannya. Baik.
Kemudian jika keperluan yang diminta menurut kebiasaan merupakan sesuatu yang luar batasan kemampuan makhluk, seperti meminta hidayah, ilmu dan pemahaman tentang Al-Quran dan As-Sunnah, kesembuhan berbeza-beza dengan mengubati dari penyakit, dan terhindar dari bencana dunia serta azab akhirat, maka semua perkara itu sejenisnya hanya boleh diminta kepada Allah semata-mata. Okey, dia bahaskan tadi permintaan kita kepada manusia, ya, kita boleh minta kepada manusia tetapi jangan melanggar batas syariat. Ya, asalnya Allah. Tetapi ada satu perkara yang mana kita tidak jangka, kita tidak mampu mendapatkan dari manusia, seperti hidayah, ya, atau pemahaman Al-Quran dan Sunnah, atau pemahaman apa-apa juga. Kita tak mampu melainkan dengan hidayah petunjuk daripada Allah. Ataupun mengangkat kecelakaan COVID-19 ni takkan melainkan dengan izin Allah. Di situ kita kena bermunajat kepada Allah. Seperti datangnya musuh ke dalam negeri, tak mampu melainkan dengan izin Allah, kita berdoa, munajat kepada Allah. Oleh kerana itu, ya, doa dan tawakal yang begitu tinggi diperlukan kepada diri tiap-tiap pribadi yang bernama manusia ini, terutama orang yang beriman. Ianya mesti berdoa kepada Allah semata-mata. Kenapa kita menyaksikan di kalangan manusia dia akan berdoa, ya Nabi Allah, disebutkan Al-Jah Muhammad, Haqqul Muhammad, itu semua unsur syirik. Semua unsur syirik. Orang yang dah mati walaupun para Nabi, dia tidak mampu untuk membantu kita. Cuma dia menerima salawat disebabkan ada dalil Rasulullah mengatakan, aku menerima salawat kamu yang dibawa oleh malaikat. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, berhati-hati supaya kita tidak terjebak dalam masalah syirik, bahkan kita melakukan syirik melalui para Nabi, yang mana mereka tidak redha. Kita yang buat. Baik. Namun jika keperluan yang diminta secara kebiasaan, maka sanggup dipenuhi oleh makhluk, seperti keperluan untuk menyelesaikan pekerjaan kepada para tukang, para mandor, maka hendaklah dalam perkara ini tetap permohonan kepada Allah agar dia menjinakkan hati mereka. Ya, nak suruh orang buat kerja pun perlu jinak hati. Ya, kita minta, ya Allah bagilah petunjuk anak aku yang malas tu. Ya, kena minta kepada Allah. Allah yang menggerakkan hati dia, malas nak menjaga, nak mengapan, nak buat kerja. Ya, begitu juga dengan bibik-bibik kita ke pekerja-pekerja kita. Ya, macam saya, sekolah saya, kadang-kadang kita menajak, ya Allah bantulah sekolah Wildan ini, anak-anak pelajarnya, Masya Allah begini, islahkanlah pekerja-pekerja. Semua terpaksa kita berdoa begitu. Kita tak mampu. Okey. Menurut Ibn Rajab, sabda baginda, jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika engkau mohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Sabda baginda ini merupakan intisari dari firman Allah, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini dia kalimah tauhid yang bersih, yang sebenarnya kita baca tiap-tiap hari, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, yang Ibn Qayyim Al-Jauziyah mentafsirkan kalimah itu dia kitab dia tebal. Kenapa? Nak memberitahu bahawa kita telah mentakrirkan, kita telah mengisyaratkan ikhlas kita dalam sudut ubudiyah, pengabdian kepada Allah, dan memohon pertolongan. Tidak ada unsur syirik dalam diri kita. Tapi setengah masyarakat dia tidak faham kalimah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia syirikkan Allah selepas solat dia. Auzubillah. Ya, saya tahu kejahilan, memang tidak nafikan kejahilan. Tapi lapangkan dada, buka dan fikirkan. Kerana waktu ini kita dulu, zaman-zaman saya kecil pun dulu, ya, berkaitan dengan Rasulullah itulah, kita mendengar orang berkata, kita pun pernah melakukannya. Itu zaman kejahilan kita, zaman yang kita tak belajar. Tetapi ialah dalam usia bawah daripada 17, waktu itu masih lagi sekolah biasa. Kita dengar. Tapi Alhamdulillah dengan izin Allah, Allah bukakan minda kita, Allah bukakan petunjuk kepada kita, maka berdoalah kepada Allah. Subhanallah. Ibn Qayyim Al-Jauziyah mentafsirkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, satu buku yang tebal. Ya, ada ke buku tu dalam saya punya ni. Kalimah yang cukup dahsyat diterjemahkan untuk mengisyaratkan kepada kita bahawa ketauhidan amat penting dalam siri kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey.
Ketahuilah bahawa memohon kepada Allah dan bukan kepada selainnya adalah satu kewajipan. Tuan-tuan dan puan-puan, pastikan kita berdoa semata-mata kepada Allah. Pasal isu ni amat dahsyat sekarang ni di Malaysia. Orang yang mempertikaikan, orang nak kata kita berdoa kepada Rasulullah, kita berdoa kepada wali-wali. Cuba semak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang kubur tu memerlukan doa kita. Orang kubur, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, orang yang di dalam kubur memerlukan doa kita. Tiba-tiba kita pula nak minta doa kepadanya. Orang kubur tak mampu nak buat apa-apa dah. Malaikat munkar nakir dah datang semua, dah selesai, sama ada dia diazab atau diberi nikmat. Dia tak nak apa-apa, dia tak perlu pun nak membantu. Aku dah penat duduk di dunia, tiba-tiba dalam kubur nak bantu kamu pula. Aku sendiri tak mampu. Tiba-tiba kita berdoa minta dia bantu. Takkan jadi. Yang Allah sebutkan bagaimana kedudukan orang kafir meminta kepada orang mati. Yang disebutkan dalam surah, tidak ada beza kita seperti orang kafir kalau begitu. Auzubillah. Kejahilannya, begitu dahsyat kejahilan. Okey. Ayat dalam surah juzuk ke-28 surah 61. Surah 60, surah Al-Mumtahinah. Surah 60. Surah Al-Mumtahinah ayat yang ke-13. Okey. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayat 13 surah Mumtahinah. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirah kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu jadikan penolongmu kaum yang dimurkai oleh Allah. Sesungguhnya mereka telah putus asa terhadap negeri akhirat sebagaimana orang kafir yang telah berputus asa kepada ahli kubur, ya. Jadi mereka itu orang-orang kafir berputus asa kepada ahli kubur kerana mereka berdoa kepada ahli kubur, minta doa supaya dibantu, dan akhirnya mereka berputus asa. Siapa yang berdoa dengan orang, maksudnya memohon pertolongan kepada ahli kubur, siapa yang berdoa meminta pertolongan ahli kubur, tak kira siapa, sama ada para nabi ataupun orang awam lagilah yang dikatakan wali, maka sama mereka itu seperti orang kafir Quraisy memohon pertolongan doanya kepada Latta wal Uzza. Kerana itu berhala yang tak ada berfungsi apa-apa, tak ada beza. Oleh kerana itu orang yang meminta doa kepada ahli kubur sama meminta pertolongan kepada ahli kubur yang telah mati, samalah mereka kafir Quraisy yang berdoa meminta pertolongan dari Latta wal Uzza wa Manah wa Hubal. Na'udzubillah min dzalik. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, jangan jadikan kesilapan kita dari sudut siri doa yang seharusnya kita tahu, fad'uni astajib lakum, yang Allah katakan, doalah kepadaku maka aku akan tunaikan permintaan kamu. Jadi kita ikhlaskan doa kita kepada Allah tanpa kita meletakkan doa kita selain daripada Allah. Baik, ketahuilah kamu bahawa memohon kepada Allah itu bukan kepada selainnya adalah kewajipan. Kerana as-su'al, perbuatan meminta itu merupakan tindakan menampakkan kehinaan, merasa perlu dan merasa tidak mampu dari seorang hamba kepada zat yang dimintainya. Ya, di antara sifat kenapa Allah suka kita berdoa, Allah tak suka kita tak berdoa. Allah benci kepada kita kalau kita tak berdoa. Kerana waktu kita berdoa, kita tahu sifat kita apa dia. Pertama, kita lemah, kita memerlukan, kita mengharapkan, kita merasa diri kita hina dina, kekurangan. Oleh kerana itu Allah suka kita berdoa. Allah amat sayang kepada kita berdoa. Jadi doa dengan cara yang betul.
Oleh kerana bila kita berdoa kepada ahli kubur, seperti kita berdoa kepada berhala, ya, maka menunjukkan kita merendah diri, sedangkan kita mampu mencongkir orang yang dalam kubur. Sedangkan mereka tak mampu untuk berbuat apa-apa. Oleh kerana itu, ikhlaskan doa kepada Allah. Sekaligus pengakuan dari yang meminta atas kemampuan zat yang diminta itu dalam mengenyahkan semua bentuk kemudaratan dan memenuhi apa yang diminta, mendatangkan manfaat dan menepis, menghinakan diri dan merasa butuh, perlu, hanya boleh ditujukan kepada Allah, kerana itulah hakikat ibadat. Jadi diterangkan di sini bahawa hakikat ibadat yang sebenarnya yang menyebabkan kita mengeluarkan segala-gala apa yang ada pada diri kita, segala bentuk kekurangan diletakkan di dalam doa. Kecil sangat nilainya. Bila seorang, misalnya kita bagi contoh, orang raja yang zalim ataupun raja nak menghukum, apa jadi pada kita? Duduk di depan penuh mengharap, tolonglah tuanku jangan, ataupun tolonglah jangan hukum saya, jangan bunuh saya. Kita tengok dalam siri-siri cerita zaman-zaman dahulu kan. Ya. Kita, orang tu akan meminta kepada penzalim tu supaya tidak dihukumkan ke atas dirinya. Penuh harapan, penuh segalanya. Semoga terdetik hatinya, dimaafkan. Ya, ada yang dimaafkan, ada yang terus dipancung. Maka oleh kerana tu, waktu meminta tu penuh pengharapan, ianya hanya ada di dalam doa sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ikhlaskan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya untuk kebaikan diri kita, keluarga kita, ibu bapa kita, keturunan kita, harta kita, dan juga kebaikan umat Islam, dan khususkan dalam siri doa untuk tuan-tuan dan puan-puan, ya, untuk kebaikan macam saya ke, dan juga orang-orang sunnah. Jadikan kebiasaan kita, ya Allah, selamatkanlah jemaah sunnah, sahabat-sahabat sunnah yang berpegang Quran dan sunnah. Dan pelihara mereka daripada COVID-19, dan peliharakanlah mereka. Dan peliharakanlah mereka dari fitnah dan perpecahan. Jadi insya-Allah dengan doa-doa itu, maka Allah akan membantu kita. Dan Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Dan doa juga kepada Yayasan Ta'lim yang telah memberikan kebaikan kepada kita dalam beri ilmu yang bermanfaat ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran pahala yang terbesar ataupun ganjaran yang terbaik di sisi Allah adalah syurga untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, Allah jadikan kita hamba-hamba yang terpilih. Ya Allah, selamatlah kami daripada COVID-19 yang mendatangkan fitnah ini. Allah jauhkanlah penyakit ini daripada umat Islam, dan berikanlah mereka penyakit ini kepada orang yang tidak beriman sebagai azab kepada mereka, dan jadikanlah kesabaran kepada kami. Ya Allah, sihatkan kami. Ya Allah, selamatkanlah kami dari fitnah COVID. Allah jauhkanlah kami semua dari fitnah COVID. Allah hilangkanlah COVID daripada bumi kita ini dan bumi umat Islam. Allah ampunkan dosa kami. Allah ampunkan dosa kami. Allah ampunkan dosa kami. Allah berikanlah kami syurga. Allah berikanlah kami syurga. Allah berikanlah kami syurga, dan jauhkanlah kami dari neraka, dan jauhkanlah kami dari Jahannam, neraka Jahannam, dan jauhkanlah kami dari neraka Jahannam, dan kami sekeluarga dan zuriat kami dan tok nenek kami, dan masukkanlah kami dalam syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap dari saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.